siapa yang kita nak salahkan? Sama ada polisi itu perlu diubah, ataupun kita nak adjust ikut gaji kita. Ini amat mengerikan. Dan selain daripada itu, yang saya nampak yang mengalami banyak tekanan ini, yang nak bunuh diri pun ada, yang dah bunuh diri pun ada. Ini bukan cerita main-main. Along tidak bunuh orang, kebanyakannya kadang-kadang ada juga. Tapi mati disebabkan tekanan Along ada. Dan saya untuk kita kongsi juga, di Kelantan pun saya dapat tahu sudah ada 3. Ada yang gantung diri, ada yang macam di Kelantan sendiri. Saya cerita Kelantan ni pasal biasanya orang Melayu tidak bunuh diri. Patutnya lah. Tapi mungkin sebab ketekanan hidup hari ini, kita sampai sanggup bunuh diri. Adakah kita semua ini tidak bersalah dan kita letakkan semua kesalahan ini pada kerjaan? Patut ke begitu? Atau kita sama-sama melihat pasal ini masalah kita. Bukan kita, anak kita. Bukan anak kita, menantu, cucu dan kawan-kawan kita. Jadi ini satu topik yang kita perlu sedar. Perlu sedar apa nak jadi pada kita seterusnya. Ini 2012. Bila 2020 esok macam mana agaknya? Pasal gaji kita cukup rendah. Ekspektasi masyarakat tinggi. Kita orang pakai kereta, kita dah tentu nak pakai kereta. Kita ada anak. Orang buat kenduri, kita pun nak buat kenduri juga. Tapi ada seorang kawan saya, anak dia gaji dia dalam 2,000 lebih. Anak dia dah kerja lebih kurang dalam 4 tahun. Dia cakap pada anak dia pun gaji kecil dalam 1,000 lebih. Dia kata, kau nak buat majlis perkahwinan, kau buat. Kita orang tak boleh nak tanggung. Okey, kalau gaji 2,000 lebih, bekerja 4 tahun, berapa boleh simpan duit, saya nak tanya? Berapa dapat agak simpan duit? Duduk Kuala Lumpur pula. Duduk Kuala Lumpur. Tak, ini realiti. Kita tak perlu nak apa dia kata malu-malu. Hari ini majlis agak tertutup dan kita boleh lalui apa yang kita boleh bincang, apa yang kita nak bincang hari ini untuk keluar daripada masalah ini. Jadi dia kata tak boleh tak. Sekarang ni majlis nak buat majlis. Saya tak tahulah orang Cina ke orang India macam mana majlis. Satu majlis berapa ribu belanja kalau untuk perkahwinan. Saya tahu hari ini berapa? 40,000. Boleh simpan tak 20,000? Saya tak rasa kita boleh simpan. Kebanyakan kita yang gaji lebih pada tu pun tak mampu nak simpan. Okey. Kalau katakan tak simpan, maknanya pinjamlah. Yang boleh pinjam. Kalau kerja-kerjaan boleh pinjam, boleh pergi koperasi. Tapi yang tidak kerja-kerjaan, yang kerja yang dispatch lah, kerani sana lah, yang pengurus, yang syarikat biasa, nak pinjam duit kat mana? Dan hari ini kita ni seolah-olah bekerja untuk apa? Cuba kita tanya diri kita sendiri. Kita bekerja untuk apa? Untuk bayar bank, untuk bayar kereta, untuk bayar rumah. Jadi jadilah kita feeder kepada sistem, sesuatu sistem yang besar ini. Bank dia pun bukan macam kita bincang semalam lah. Maknanya kita bayar, kita bekerja untuk bank. Dan dalam keadaan yang cemas dan keadaan yang tertekan, kita bayar. Kalau tak bayar, kita tarik pula. Kalau tak bayar lagi, kita bankrupt pula. Jadi mungkin salah satu subjek yang kita boleh bincang hari ini, yang saya minat nak cerita adalah masalah kebankrapan. Ini pun satu masalah yang cukup besar. Saya nak tarik perhatian sedikit berkaitan masalah kebankrapan, ya. Sebelum kita sambung sikit lagi cerita. Siapa pernah dengar orang tak bayar hutang kena penjara? Tak ada lah. Bankrupt ni? Iyalah, dia bankrupt, dia tak bayar hutang, dia kena penjara. Ada. Banyak. Cuba bayangkan, ya. Kita pun tak tahu apa nak jadi pada kita hari ini. Sama ada itu mengikuti kita agama rasmi persekutuan adalah agama Islam. Apa yang dibuat harus menuruti lunas-lunas yang ditetapkan. Kalau orang Islam berhutang ni, dia mudahkan bayar hutang. Bukan ditekan, di pressure, ditekan kena bayar. Yang saya sebut ni, Yang Hormat, hutang hanya kurang RM100. Di penjara selama sebulan. Cuba fikir. Bawa ke parlimen, bawa lah. Pasal ini rakyat, ini keluhan hati rakyat. Dipenjarakan, dan orang yang berpenjarakan pula seronok dapat menjarakan. Cuba bayangkan. Ini betul, saya tak boleh, saya ada rekod, complete rekod. Dan bukan seorang, bukan dua, bukan tiga, bukan empat, bukan lima. Cuba bayangkan.
Semata-mata kerana berhutang kurang RM100. Maknanya dia kena bayar, ketika dia kena bayar RM1,500, dia dapat bayar RM1,400. Masuk ke dalam bulan. Apa bila jadi masuk ke dalam? Dia sudah jadi penjenayah. Dia nak kerja kat mana? Kalau si TOS pun tak dapat pinjam duit bank, jadi kalau jadi penjenayah nak kerja apa, nak buat apa? Ini perkara serius dan semua kita boleh melalui proses ini. Mungkin boleh sampai ke situ. Cuba bayangkan jenis apa kita ini yang sanggup, yang seronok memenjarakan orang kerana RM100. Jadi apa kita nak buat ni? Kehidupan akan berterusan begini ke? Cuba bayangkan kita berapa puluh ribu graduan yang keluar ni, yang bila keluar jadi graduan, kita suruh dia berniaga. Pasal itu adalah dasar ekonomi baru. Berapa puluh ribu yang bankrupt sekarang ni? Jadi engineer bankrupt, jadi accountant bankrupt, jadi lawyer bankrupt, habis bankrupt. Apa nak jadi? Ini anak-anak dan saudara mara kita ni. Dan sudah tentu yang paling banyak orang Melayu lah. Bila orang Melayu bankrupt besok, dia masuk ke dalam. Bila dia masuk ke dalam, dia jadi penjenayah, dia rompak je Cina dan India. Dia tak pilih orang Melayu saja. Jadi mana dah datang kemakmuran negara ini? Cuba bayangkan ya. Saya cukup rimas mendengar cerita-cerita begini sebenarnya. Dan saya cukup sedih juga. Pasal seolah-olahnya tidak ada. Memang dasar yang kita lihat yang kerajaan buat cukup cantik, tapi pelaksanaannya amat menyedihkan. Amat menyedihkan. Seolah-olah bila kita di rundung masalah, tiada siapa nak menolong kita. Kalau kita dengar semalam masalah perumahan ke masalah apa, siapa nak tolong? Harapkan GLC, harapkan bank. Bank jangan cakap banyak. 2 bulan you tak bayar, you ke arah bankrupt lah. 2 bulan you tak bayar, kalau you meniaga 2 bulan tak bayar, nama masuk sitos. Dan sitos ini adalah seolah-olah macam Quran kepada bank ke, kepada agensi-agensi. Oh tak boleh you ada sitos ni 2 bulan. Bayar pun, oh tak boleh lagi 2-3 bulan lagi nak clear record. Kalau dah teruk, kita nak bayar macam mana? Bimbingan ni tak timbul. Patutnya dibimbing bila orang susah. Dan sama juga Jabatan Insolvensi pun patut begitu. Bila orang susah nak bimbing keluar, bukan nak tekan, nak masuk kat dalam penjara lagi. Kita di Persatuan Pengguna Islam cuba buat macam-macam benda. Dan Alhamdulillah yang berjaya. Tapi bukannya mudah. Satu perjuangan yang amat perit. Dan saya mengajak sama-sama kita di sini buat sama-sama. Pasal kita di Persatuan Pengguna Islam, equation kita senang saja. Kalau kita bersungguh-sungguh, kita buat kerja bersama-sama, kita ada dapat keberkatan. Dan jika ada keberkatan, mungkin 1 campur 1 lebih daripada 11 pun. Bukan setakat 11. Saya tak percaya kalau 1 campur 1 sampai jadi 2, kita buatlah kerja masing-masing. Jadi kita kena bersungguh-sungguh. Dengan ikhlas kita patutnya buat sesuatu dengan bersungguh-sungguh untuk membantu kita, keluarga kita, dan akhirnya masyarakat yang balik juga kepada kita. Jadi kita harap hari ini kita harap kita mungkin boleh melaksanakan sesuatu untuk mengadakan kerjasama atau mencari jalan untuk keluar daripada kesusahan ini. Kerana bukan tidak boleh buat. Dan kita sendiri biasa membayar, menyelesaikan bankruptcy cases ni dengan bantuan macam-macam. Boleh buat kalau nak buat. Tapi nak buatlah. Kalau kita mahu. Bukan kita tidak ada badan-badan yang boleh tolong. Baitul Mal tak boleh tolong ke? Tapi kalau tolong pun nak 6 bulan, nak tolong apa benda? Boleh masuk kubur dulu dah. Jadi kita kena desak. Inilah suara-suara pengguna yang perlu berdiri. Ada berbuat sesuatu dengan serius. Kalau tak serius tak boleh. Hari ini tidak boleh. Kita kena ambil pendekatan yang bersungguh-sungguh. Kita nak buat sesuatu. Dan saya sebenarnya, saya setengah orang kata saya ni pro pembangkang. Tapi saya tidak pro siapa-siapa. Kita pro kebenaran untuk pengguna, untuk kita semua. Kita cuba kita lihat ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian ya. Kalau kita tak buat apa yang patut kita buat. Kadang-kadang kita malang je, macam kita bincang dengan kawan-kawan kita, katakan GLC ni dia patut buat 100%. Kalau GLC yang baik, target dia 100%, dia buat sampai 200%. Tapi kebanyakan GLC kita hari ini, dan kebanyakan kita hari ini, walaupun keupayaan kita daripada 100 tu kita sebenarnya ada 200%, kita gunakan 10% saja.
kita tidak bersungguh-sungguh. Saya lebih percaya ataupun dengan kata lain, kita ni lebih daripada school of thought yang mengubah diri kita untuk membantu mengubah. Pasal hari ini kita boleh mengubah, pagi ini kita boleh mengubah. Kita boleh buat keputusan kita nak buat sesuatu. Tapi kalau nak mengubah kerjaan ni beratlah, maknanya jauh, bukannya mudah. Kalau kita nak ubah cara itu, kita ubah diri kita, keluarga kita, balik kita boleh cakap dengan anak-anak kita boleh ubah, tukarkan cara hidup kita. Dan bukannya tidak boleh. Dan kita cari, ya, insya-Allah kita cari ada beberapa perkara yang kita boleh cadangkan untuk mengubah cara hidup kita. Dengan hanya mengubah cara hidup kita, kita dapat mengatasi, percayalah. Ya, insya-Allah kalau ada peluang kita sambung sekejap lagi.